hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu pada malam ni, marilah sama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batilan batilan warzuqna jatinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, seterusnya Tuan Pengurusi, sah-sah pimpinan surau, para jemaah muslimi dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan inayahnya kita masih diberi kesempatan nikmat dapat menunaikan ibadat solat secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan yang kita laksanakan ini baik sekalian diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah melaksanakan kebaikan, insya-Allah. Pada malam ni kita sambung perbincangan kitab pengajian kita, kitab Al-Adabul Mufrad. InsyaAllah kita tengok tajuk yang seterusnya, hadis yang ke-21. Tajuk baru kita pada malam ni adalah bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Ini satu tajuk yang mana kita akan membicarakan pada malam ini, bab pada menyatakan orang yang masih mempunyai walidayhi, yakni ibu bapa dia, namun dia tidak dimasukkan ke dalam syurga. Ini pun satu tajuk yang mana memberi peringatan kepada kita, ibu ayah sekalian, para jemaah. Ada mu'ayyah tetapi tidak layak masuk syurga. Sedangkan di dalam perbincangan kita sebelum ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran bahawasanya anak ini memegang beberapa kebaikan. Salah satunya sudah memegang untuk mendapat masuk ataupun kunci syurga. Salah satunya anak yang memegang kunci syurga, salah satunya anak yang berkhidmat dengan ibu ayah, ataupun berkait anak yang cukup menghormati dan memuliakan ketika mana di saat ibu ayah dia disakibaki usia, ataupun kita kata di waktu-waktu usia di penhujung, waktu senja-senja. Maka di situ bagaimana Nabi buat contoh bahawasanya selangkah anak ke syurga bila mana waktu sakibaki mak ayah, masa dia habis dengan mak ayah, maka dia sudah berada ataupun melangkah satu kaki untuk memasuki syurga, ataupun sudah ada kunci untuk memasuki syurga. Tetapi dalam tajuk ini, para jemaah sekalian, yang mana adraka walidayhi falam yadkhulal jannah, ada mak ayah tapi tak boleh masuk syurga. Ayat ni jenis macam mana? Ada benda baik tapi tidak boleh mendatangkan kebaikan pada dia. Bahkan menyusahkan dia pula untuk di hari akhirat. Mungkin dunia dia tak nampak, dunia dia kata tak ada apa masalah, tapi hari akhirat
baru dia nampak bahawasanya dia susah. Nampak? Tu kalau kita tengok bagaimana gambaran orang yang susah di dunia belum tentu susah di hari akhirat. Akan tetapi ada golongan yang mana senang dunia, senang akhirat. Ada golongan yang ketiga, susah dunia, susah akhirat. Yang ni kita takutnya dunia susah, akhirat pun susah. Tapi kalau boleh kita nak dunia senang, akhirat kita senang juga. Yang ni nak kita memang dipilih untuk mendapat kesenangan, yakni melengkapi segala kehidupan kita. Tapi Allah Ta'ala uji kita di dunia dengan susah, kita reda. Itu yang dikatakan di antara ciri orang yang bertakwa, ar-rida bil qalil. Ya reda dengan apa yang sudah Allah Ta'ala tentukan pada dia. Baik, bagaimana seorang ini dia berada dalam keadaan ada orang tua tapi tak boleh masuk syurga? Ia jenis kelompok macam mana? Ia jenis manusia macam mana ni? Ada orang tua tapi tak boleh masuk syurga. Orang tua ada tapi doa orang tua tadi tidak dikenakan ataupun tidak diberi ataupun mendapat kebaikan untuk dia. Ada gulungan-gulungan macam ni. Baik, kita tengok hadis bagaimana haddatsana Khalid bin Mukhladin qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala gharima anfu raghima anfu qalu ya Rasulillah man qala man adraka walidayhi indal kibari aw ahaduhuma fadakhala an-nar aw kama qala an-nabi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis. Apa kata Nabi? Nabi mengulangi kalimah yang sama sebanyak 3 kali, yakni raghima anfu. Apa makna gharima anfu? Kalau kita tengok dia nak terjemah kepada satu kalimah, raghima ni sembam, anfu hidung. Maknanya kalau kita kata hina ataupun celaka, muka ni sembam, terkena hidung jatuh ke bawah, maknanya hina lah. Ataupun kita boleh namakan juga, ataupun boleh juga kita sebut celaka. Begitu. Apa dia? Raghima anfu maknanya hina yang celaka. Begitu. Tapi banyakkah dia tulis itu apa dia? Siapa yang terhina. Gharima anfu ini siapa yang terhina. Hina ni maknanya disabit dengan tak dapat kemuliaan. Yang hina. Rasulullah SAW mengulangi dalam keadaan berapa kali? Sesungguhnya Nabi mengulangi 3 kali dengan kalimah yang sama. Maknanya kalau ulang benda yang sama ni, ibu ayah sekalian, para jemaah, benda ni adalah benda penting. Benda ni benda yang penting, benda yang serius yang Nabi nak sampaikan. Maka kita yang mendengar, kita kena dengar betul-betul. Yang jenis macam mana yang hina ni? Nampak? Yang jenis macam mana yang disebut dengan celaka ni? Baik. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar Rasulullah menyebut raghima anfu, sesungguhnya hinalah kamu, sesungguhnya hina, maka sahabat Nabi bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa dia yang kamu menyebut ataupun yang disebut dengan gharima anfu ataupun yang hina dan yang celaka tadi? Siapakah mereka? Adakah dengan sebab orang celaka ni dia masa hidup ataupun duduk atas dunia dia suka bergaduh dengan orang, ataupun orang celaka ni hidup atas dunia suka menyusahkan orang, hidup dia menyusahkan orang tak habis-habis? Ada orang macam tu. Adakah dia duduk atas dunia dia suka hina agama? Ni musuh hina agama. Adakah dia ni
mengaku dirinya orang Islam tapi cemarkan imej Islam, itu kau yang hina. Hati-hati hari ni dah. Mengaku Islam, dia tak tahan mengaku hafal Quran tu, dia tak tahan tu. Tiba-tiba buat perbuatan yang mana Islam tidak ajar dan saran. Tapi ustaz kadang-kadang fikir tak, ada hamba Allah dia marah macam orang marah kepada orang hina Nabi. Marah kita, marah sangat-sangat. Maka kemarahan kita ni, ibarat sekalian, ada orang, salah satu orang jemaah ni dia kata, ustaz, saya rasalah jika Saidina Umar radhiyallahu anhu hidup, nak ceritanya dia marah sangat. Kenapa? Jika Saidina Umar hidup, saya ingat Mamat ni yang hina Nabi kena potong leher, kena pancung, kata dia. Dia kata marah sangat. Ustaz kata tak juga. Kenapa ustaz kata tak juga? Sebab Saidina Umar dia buat keputusan tak melulu. Saidina Umar dia bincang dengan Nabi, bincang dengan para sahabat. Jadi kalau tengok orang buat kerosakan terus kita pancung, itu namanya zalim pula. Umar bukan begitu. Umar balik jumpa dengan Nabi. Mungkin Umar sebelum Islam memang macam tu. Dah Islam, dah. Mana boleh kita tak suka, kita dengar khabar berita yang pelik tu kita hukum, tak boleh. Umar dia siasat, dia tabayun, dia cek. Mungkin yang hina tadi ada masalah dan sebagainya. Katanya ada masalah tak? Tak apalah mana nak ceritanya. Kita marah ekstrim sangat pun tak boleh. Memang kita marah orang hina Nabi, orang hina agama, kita marah. Tetapi jangan kemarahan kita menampakkan seolah-olah kita ni macam buat keputusan melulu, tak boleh. Jangan. Orang Islam jangan macam tu. Ibarat ustaz baca tu gini, kita marah orang, kita tumpuk orang, lepas tu baru kita bincang. Itu bukan Islam tu tau. Pung accident, pintu kereta tumbuk dulu. Lepas tumbuk, baru kita bincang. Nampak tak? Macam juga kita tak boleh nak buat gambaran. Kalau Saidina Umar ada, kalau orang bercakap macam ni, dia pancung leher. Tidak. Sejarah khalifah ni yang diajar oleh Nabi, ya cukup berhikmah. Baik, ustaz buat contoh satu. Sebab berkait dengan adab ni, pasal orang kita ni hari ni dia Islam ni dia seiring dengan adab. Islam ni dia bergerak dengan penuh peradaban. Tu kalau kita tengok ketamadunan ke manusia jadi terbaik kerana adab, kerana akhlak baik. Tapi kalau adab kita, akhlak kita tidak diutamakan seiringan dengan agama, maka agama ini nampak teruk dan nampak agama ini seolah-olah macam memaksa. Agama bukan macam tu. Baik, ustaz ambil contoh satu berkait dengan kefahaman kita dengan soal adab ni. Rasulullah pernah berada di Madinatul Munawwarah. Ketika mana Nabi berada di Madinah, ada gerombolan daripada Mekah. Dia datang ke Madinah. Setibanya datang Madinah, ibu ayah sekalian, kelompok ni mendengar laungan azan yang dilakukan oleh Saidina Bilal bin Rabah. Kerana Bilal bin Rabah ini adalah muazzin Nabi di Madinah, bukan di Mekah, di Madinah. Setibanya di Madinah, gerombolan daripada Mekah dia mendengar Saidina Bilal melakukan azan. Maka dia buat menganjing. Kalau kita kata apa ini, dia buat bermain-main, ataupun dia sebut beristihza, bermain-main. Apa azan macam ni? Gitu lebih kurang. Macam ni dia azan start macam ni. Gitu. Dia bermain-main ataupun dia memperlekehkan azan yang dilakukan oleh Saidina Bilal bin Rabah. Jadi cerita ni buaya sekalian, setelah mana tersebar di Madinah, maka Rasulullah dapat maklum cerita ni ada gerombolan daripada Mekah menghina azan. Setiba Nabi tahu, sahabat Nabi ada yang terus nak bertindak.
Termasuk daripada Sayyidina Umar dan para sahabat lain kata, "Ui, kau orang berani Ini bukan Mekah ni, Madinah ni. Mekah bolehlah kau tunjuk kurang ajar ni Madinah ni bukan macam Mekah ni. Sebab di Madinah ni sekarang sudah berlaku perubahan. Islam sudah mula tersebar. Berani kau hina azan kan?" Maka para sahabat tidak senangi dengan tindakan gerombolan tersebut. Maka berita ni tahu pada Nabi. Sahabat tak perlu pergi. Sahabat bincang dengan Nabi. Nabi kata tak apa. Memandangkan ini rombongan daripada Mekah, ini rombongan tanah air aku ni. Ibaratnya kata Nabi, ini mungkin daripada perkampungan aku datang sini. Ya Rasulullah, dia ni mempermainkan azan. Azan ni syiar azan ni. Tu kadang-kadang kita ni, ibu ayah sekalian para jemaah, ada orang kan dia buat main-main azan kan? Ada tak? Ataupun dia tak nak azan. Azan lah. Tu kadang-kadang ustaz secara personal peribadi masuk kuliah kalau boleh bagi azan lah. Sebab tu syiar kan, berhenti sekejap bagi azan. Sah pahala tu, sah pahala azan tu. Baik, setelah mana Nabi dengar, Nabi kata kepada para sahabat, kalian relax, rest dulu, bagi aku jumpa dengan dia. Nabi pergi jumpa. Masa Nabi pergi jumpa, tiba sekalian para jemaah, rombongan ini tidak menyangka Muhammad nak datang. Orang panggil apa dia? Nabi datang untuk menggauli dia serta nak buat cara yang baik. Dia duk nampak macam tentera orang Islam lagi, nak halau dia keluar, tapi tidak. Mungkin tanggapan daripada gerombolan itu, apa yang mereka menyangka itu sebenarnya bukan sakaan dia. Sebab memang dia nak menimbulkan kemarahan. Sebab apabila orang Islam marah, maka dia akan tengok orang Islam punya akhlak macam mana. Nampak? Dia kadang-kadang dia psikologi juga. Tiba-tiba Nabi pergi, apa Nabi buat? Antaranya Nabi datang, Nabi melemparkan senyuman kepada gerombolan Mekah. Nabi senyum je. Kita ni, para jemaah sekalian, nak marah pada orang macam mana? Kalau tengok orang senyum, down kita jadi, Allah, aku nak marah pada dia, dia senyum lagi. Kira-kira mari pula, absyus salam, mari bagi salam. Assalamualaikum. Allah, dia bagi salam. Tak kata nak jawab juga. Maka senyum daripada tu. Maka pendek cerita, Nabi tanya. Nabi bertaaruf, Nabi cerita lebih kurang. Kalian ni daripada mana? Kebetulan katanya dia, kami daripada Mekah ni, nak datang, nak pergi inilah. Tiba-tiba terdengar. Maka lebih kurang begitulah. Pendek cerita para jemaah sekalian. Apa dia? Nabi cerita pada mereka, sesungguhnya penduduk Madinah ataupun apa yang Bilal buat itu adalah satu syiar untuk orang Islam, dan tidak memaksa pada orang lain pun. Dengan penuh hikmah Nabi bercerita. Kebetulan cerita yang diperjelaskan oleh Nabi, kisah ni, gerombolan yang menghina laungan azan Nabi tadi, dia boleh terima. Bayangkan, dia boleh terima tadi dengan hati terbuka. Kerana apa dia? Kerana Nabi memberi penjelasan huraian dengan penuh hikmah. Nabi tak ada emosional dia, tak ada. Nabi penuh beradab dengan penuh rasa keikhlasan. Nabi tak marah pun. Ini sifat Nabi SAW. Baik, apa berlaku cerita selepas pada tu? Gerombolan yang menghina ini, dia kata, ya Rasulullah, tak apalah, kami maaf, kami mohon maaf, mungkin ini ke antara kejahilan kami. Maka apa yang dia minta? Kata ketua gerombolan yang menghina azan Bilal tadi, kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, sebelum kami pulang ke Mekah, kami nak minta satu permohonan. Apa dia minta? Boleh tak kami nak mengalungkan azan di Mekah? Dia minta pula azan nak alung di bumi Mekah. Kata Nabi SAW, silakan. Maka gerombolan ini yang diketuai oleh Abu Mahzurah. Abu Mahzurah nama dia. Dia balik ke Mekah. Dialah orang yang pertama menalungkan azan di bumi Mekah, setelah mana
berlaku secara hitam, dia menghina laungan azan Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ustaz cerita ni nak kait dengan kita hari ni, kebarangkalian insya-Allah marah kita macam mana orang hina Nabi, kita marah, tak suka dan kita tak reda. Tapi kita orang Islam mesti doa, ya Allah, kau bukakanlah hati sahabatku ni, kau berikanlah apa dia kebaikan untuk dia bertaubat. Mudah-mudahan suatu hari nanti dia jadi umat Nabi yang terbaik. Sama juga orang yang mengaku hafal Quran, tiba-tiba dia bogel, dia doa aurat. Ada orang kata doa laknat. No, jangan. Islam tak ajar untuk mendoa kelaknatan orang. Habis tu macam mana nak buat? Kita doa, ya Allah, mudah-mudahan si perempuan ni yang hina, yang buat akhlak yang kurang adab ini, menghina dan tidak disukai oleh Allah, kau berilah kefahaman, kau balikkan hatinya jadi baik. Mudah-mudahan suatu hari nanti dia jadi wanita solehah. Clear? Itu Islam. Ada orang kata, alah lembut ustaz, lembut tu, lembut, mana boleh gitu. Oi, jangan kita duduk hari ni, jangan ikut nafsu, jangan. Sebab nampak kita nak bawa agama ni, kita perlu kepada kefahaman. Jadi kalau kita agresif sangat, tak faham pun masalah. Tu Nabi bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa dia yang Allah Taala nak beri kebaikan, akan diberi kefahaman agama. Memang ada orang tak setuju pandangan ustaz secara peribadi, ramai orang tak setuju. Lembut ustaz, lembut tak boleh, buat ni kena ajar ni. Memang kalau nak ikut Nabi, ajar kegerombolan yang hina azan tu, Nabi boleh harus ke para sahabat, kau pergilah Sayyidina Umar, kau uruslah dia. Confirm boleh, tapi tidak. Ustaz dah ambil cerita Nabi di Taif tu, gaya batu offer nak hempak penduduk Taif tu kan. Nabi kata, la, jangan. Aku doakan pada Allah, mudah-mudahan suatu hari nanti anak yang dilahirkan daripada kandungan penduduk Taif semua beriman dan tidak syirik pada Allah. Walha Nabi dibaling batu. Nah, maka orang kata tu Nabi kita ni. Kita ni lagilah kuat kena cubaan. Nabi pun kuat kena cubaan, kita lagi kuat. Faham maksudnya? Nabi kena kuat ujian, umat dia mesti lagi kuat kena ujian. Kena ingat. Kita jangan kita duk menyangka kita sudah beriman sedangkan kita tidak pernah diuji oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, jangan kamu menyangka kamu orang yang beriman sedangkan kamu tidak pernah diuji. Jadi ustaz tengok di sudut positif dia, ada pro and kontra. Maka orang Islam kena bangkit mempertahankan sunnah, bukan sekadar benci orang hina Nabi. Kita sendiri kena amal sunnah dalam kehidupan kita. Barulah sunnah ini baru nampak benda yang bukan aneh dan benda menjadi satu amalan. Mungkin sebab kita lalai sangat, mungkin nampak. Iaitu kita kena selalu berfikir, mungkin kesilapan kita, jangan menyalahkan orang. Kita mungkin ingat pada Nabi Maulidur Rasul sahaja, tapi untuk lain-lain kita teringat. Maka dengan ada orang buat benda macam ni, kita bangkit segera mempertahankan kemuliaan Nabi SAW. Boleh jangan kita agresif. Tak pesanlah, terutama jemaah surau, jangan agresif. Jangan sampai nak bertumuk, nak bergaduh. Biar orang pukul kita, tak apa, jangan kita mulakan pukul orang. Tak boleh. Biar orang hina kita, tak apa, jangan kita mulakan hina orang. Kan ada dalam peringatan daripada Allah, jangan kamu hina agama lain, suatu hari nanti orang akan hina agama kamu balik. Wal-iyazubillah. Biarlah orang nak kata Islam ni lembut, Islam ni tolak ansur tinggi. Memang sifat Islam macam tu. Islam ni dia tolak ansur tinggi. Islam ni dia memikirkan untuk kebaikan ummah. Dia tidak mendahulukan untuk pergaduhan, perbalahan. Itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa amarahum syura bainahum. Dalam setiap urusan kamu mesti bermusyawarah, berbincang. Jangan kita bergaduh sampai membawa kepada permusuhan. Wal-iyazubillah. Baik, bagaimana yang celaka? Adakah orang yang hina Nabi, orang buat maksiat? Dalam hadis ini Nabi sebut, di antaranya orang yang celaka kata Nabi, orang yang mana terhina kata Nabi, man adaraka walidayhi indal kibari. Maknanya siapa-siapa dia
yang sempat melihat kedua orang tuanya, sempat sini dirujuk masa dia hidup dia bersama dengan orang tua dia. Sempat di sini dengan erti kata masa dia hidup orang tua dia membesarkan dia. Maknanya melahirkan, menyusu, membesar, memberi pendidikan. Itu makna dia. Man adraka walidayhi indal kibari. Maknanya sama ada dalam keadaan orang tua dia dah berusia, dia pun ada juga. Maknanya waktu kecil orang tua dia didik dia, waktu dia tu besar orang tua dia dah di penghujung usia, begitu. Maknanya bagaimana orang macam ni? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan sebab dia ada orang tua dia, dengan sebab dia ada orang tua masa kecil ataupun masa usia dia tua, tetapi dia tidak mengambil ataupun yang dikatakan tidak memanfaatkan kelebihan ataupun kesempatan masa orang tua dia ada, maka dengan sebab itu maka dia dimasukkan ke dalam neraka yang disebut dengan fadakhalan nar, dihumban ke dalam neraka. Kenapa? Baik, uraian hadis ni para jemaah sekalian, Nabi memberi gambaran anak ini, anak sebenarnya dilahirkan daripada fitrahnya agama Islam. Apa kata Nabi dalam satu hadis? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawah au yuhawwidan au yunassiran au yumajjisan. Setiap anak dilahirkan daripada fitrah, bersih. Budak-budak dia tak ada dosa, tak kira lah mana-mana agama, mana-mana apa pun bersih. Itu Islam melarang kita menzalimi, membunuh, membuang baby, dilarang. Maka bagaimana kata Nabi, fa'abawah, kedua ibu bapa dia lah mencorakkan sama ada dia nak jadi Yahudi, nak jadi Nasara ataupun nak jadi Majusi. Baik, hadis ini kita kena faham betul-betul bagaimana pentingnya pendidikan ataupun dia sebut apa dia, memberi didikan kepada anak-anak adalah satu kewajipan. Yang menentukan hala tuju anak tadi asasnya mak ayah. Tu mak ayah ni kadang-kadang lahir je anak, ayah sanggup cuti kerja nak pergi azankan telinga, depan telinga anak di hospital. Tak cukup pada masa tu lagi, awak balik di rumah pula buat pula cukur jambu tahni, jemput para ulama, jemput orang-orang soleh nak buat nak apa dah, nak belah mulut, nak cari barakah, nak ambil tabarruk. Kerana apa dia? Nak supaya anak ni lahir anak yang soleh. Jadi ibu ayah ni dah kena dah dia punya tanggungjawab dia. Lahir dia besar, dia buat benda baik, dia cukup masa dia pergi akikahkan hari ketujuh dan sebagainya, melengkapkan kesempurnaan anak. Jadi dia tidak terhenti di situ para jemaah sekalian, mesti dia beri didikan. Bagi didikan atas sekolah kafah, atas sekolah agama, ngaji Quran, tanya bab sembahyang, beli baju sembahyang. Nak suruh anak ni buat segala kewajipan. Selesai. Maka di waktu ni yang menentukan hala tuju anak adalah ayah. Ayah dah selesai dia tanggungjawab. Maka dengan sebab itulah kata Nabi, akan berlaku satu masa anak ini akan jadi celaka. Bila mana? Bila mana dia tidak mengenalkan balik jasa mak ayah dia dulu, mengajar, memberi didikan, menghabiskan harta. Ustaz kalau sebut mak ayah habis harta ni, sama renungi kembali. Mak ayah kita tidak pernah berkira-kira. Sampai satu masa mak ayah hari ni, anak nak kahwin keluar lagi duit. Wahai anak anda, dengarlah semua. Nak kahwin pun ayah keluar duit lagi. Elok je dapat bini, elok je dapat bini comel, dia tiga ayah dengan mak dia. Celaka punya anak macam ni. Betul tak? Mana anak ada duit? Nah, tapi ayah menunaikan hak. Tahu dah anak dia ni duduk couple. Selalu banyak duk keluar, duduk monggek, duk bawa perempuan tu hulu ke hilir. Hak ibu dan ayah mengahwinkan anak. Kahwin lah. Hari ni nak kahwin bukan murah. Dah, tak ada 20-30 ribu jangan sembang. Tak boleh. Kecuali kantoi, yang tu murah lah.
Jadi nak kahwin pun ayah keluar duit lagi. Allahu Rabbi. Elok boleh bini dia tinggal. Yang tu Nabi kata, hina anak macam ni. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh. Tak, siapa dia ada pengalaman kahwin anak tahulah. Soal duit dah. Ayah ni punyalah saya. Ada ayah sanggup depositkan rumah untuk anak, untuk memulakan kehidupan rumah tangga. Tapi anak belum tentu lagi nak keluarkan duit ketika mana nak menghafalkan jenazah ibu dan ayah. Sebaik ayah masuk khairat kematian surah masjid. Katanya anak, alhamdulillah, tidak menyusuh aku. Allahu Rabbi. Nah, ayat jenis macam ni pasal apa kata Nabi? Man adraka walidayhi, ada mak ayah dia pula waktu mak ayah dia di usia ujung ni, dia tidak layak memasukkan dia di dalam syurga, kata Nabi. Pasal tak adil lah. Mak ayah kena, minta maaf lah kalau ustaz sebut benda ni agak sensitif, tapi realiti. Ada seorang anak, para jemaah sekalian, bertaita, bergaji besar, berkedudukan tinggi. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji mak, ibu dan ayah dia kena penyakit buah pinggang. Buah pinggang ni kena cuci. Kena cuci buah pinggang. Dah, sampai satu tahap yang stage tinggi tu kena cuci seminggu sekali. Ada seorang anak yang bertaita, pakat tinggi, gaji ribu-riba. Nah, sanggup apply duit zakat untuk cuci buah pinggang mak ayah. Gila punya anak. Sanggup keluar minta dengan zakat. Yang tak tahan minta dengan tabung masjid surau atas alasan nak cuci buah pinggang mak ayah. Tengok anak punya bisnes kak tu, COO, project manager, busuk-busuk gaji 30-40 ribu. Nak juga duit patuan zakat, nak cuci buah pinggang mak ayah. Masya Allah, tabarakallah. Pasal dia kata, bukan ada bantuan zakat kan? Memang ada kan? Tapi duit tu bukan untuk mak kita, kerana kita layak, betul tak? Itu untuk golongan memang betul-betul tak layak. Bahkan ulama menyebut, siapa-siapa dia yang mengambil hak orang sedangkan dia tak layak, maka dia dimasuk daripada golongan yang mengambil hak secara batil. Wal-iyazubillah. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di kalangan kamu secara batil. Wal-iyazubillah. Ada anak macam tu. Mari kereta 100,000, mari kereta. Duduk mana? Tempat yang elik-elik ni, kono-kono. Mari nak minta bantuan nak cuci buah pinggang mak ayah. Bawa satu surat daripada ke hospital, minta tabur dana Jumaat nak cuci buah pinggang mak ayah. Anak hari ni. Mak ayah kita dulu nak kenduri kita, ada tak letak tabur masjid? Cuba jawab. Tu sedih, mak ayah hari ni sedih. Pasal apa dia ustaz menyentuh benda ni? Kerana berlaku dalam masyarakat kan? Berlaku. Sampai ibu sendiri, ayah sendiri mari bawa surat bini. Surat bini nak minta request dengan surat nak letak tabur kerana nak cuci buah pinggang bini. Kita masa pengalaman jadi pengusi dulu, kita tanya, Tuan Haji tak ada anak? Ada ustaz, tapi begitulah. Masing-masing lepas tangan. Masing-masing lepas tangan. Kita tak nak menyusahkan anak. Tak apalah, saya request minta dengan lembaga zakat. Tapi itulah, isteri saya tidak bermaya. Duit dah habis nak beli paper. Yang ni Nabi kata celaka orang anak ada kedua ibu bapa, maka dia tidak layak masuk ke syurga kerana sifat macam ni lah. Tu anak kena hati-hati. Kita duk faham macam mana anak mu ayah ada tapi tak boleh masuk syurga. Anak yang jenis macam ni, bahasa kasar bunyikan celaka, tapi sanggup anak buat hari ni. Sanggup anak buat. Sama juga di masa anak usia ibu ayah sakit baki usia, anak lepas tanggungjawab. Contoh orang ni kena hati-hati betul-betul bila yang berlaku. Masa bulan Zulhijjah kita berkait dengan musim haji kan.
Ramai anak dia awak lepas pandang, bukan tak faham, awak tak faham. Ibarat seperti mana tabur Jumaat lalu dia awak pejam mata. Mari bulan Zulhijjah tengok orang pergi ke Mekah. Dia tahu mak ayah dia tak pergi ke Mekah lagi, tapi dia buat pening, buat tak tahu gitu je. Dia takut bimbang, mak ayah dia kata ayah nak pergi ke Mekah dah. Mesti anak cakap, kami tak ada duit ayah, nak pergi macam mana sekarang ni mahal. Lagipun dengan umur ayah ni tak boleh gida kut muasasah ni. Penyakit ayah ada, Allahu Rabbi. Ada anak cakap begitu. Tabu haji tak terima dah ayah ni, sebab ayah ada penyakit macam-macam. Kalau ayah nak pergi dengan pakej tak ada duit kami. Cuba tulis balik flashback balik. Ingat tak masa kita nak belajar dulu, beli buku, pergi sekolah, pernah ayah kita kata tak ada duit? Siapa dia yang masuk IPT, Pusat Pengajian Tinggi, tahu-tahu call ayah, duit dah masuk belum? Ayah kata tunggu sat lagi, esok masuk. Ayah pergi pinjam duit dengan orang lain, nak bagi duit pada kita masuk universiti. Tahu-tahu kita nak bayar yuran semesta, dapat duit masuk. Ayah kita tak pernah kata ayah tak ada duit, tak ada. Pernah ada ayah kita, ada di kalangan ayah postpone panggilan haji kerana nak suruh anak belajar. Ada benda ni. Katanya ayah, katanya ibu, bang, duit tu abang simpan lama dah bang. Takkan abang nak cancel? Tak apa. Kita demi mencapai matlamat cita-cita anak, kita kena support dia. Tak apa, saya cari duit lain. Gak kalau dah cancel kata Abang Haji, tak boleh pergi dah pada alamat dia dah. Nama dia tak ada, dia terminate terus. Jadi apabila kita ingat balik, anak mampu tak nak cover balik yang anak buat, yang ayah buat tadi. Confirm tak mampu. Anak hanya mampu kata kami tak ada duit. Itu di antara bahasa-bahasa yang kurang ada. Sepatutnya kita bincang dengan keluarga. Ada anak 7 orang, bincang. Kita pakai 5,000 seorang, kita hantar ayah kita pergi haji. Tak apa, kita saving awal-awal, pergi dengan travel terlepas 70,000 pun 70,000. Nak tak nak kita kena buat juga, menjadi satu kewajipan. Maka pakat molek-molek sambil kita doa. Siapa dia yang berniat, siapa dia yang bercita-cita nak buat demikian kepada mak ayah, nescaya Allah Ta'ala bukakan jalan mudah untuk dapat rezeki. Tanggungjawab anak je. Nah, seperti mana ayah kita dulu dipermudahkan urusan dengan sebab nak hantar anak mencari ilmu. Nah, masa kita boleh bawa balik segulung ijazah, boleh bawa balik segulung diploma, ijazah master, PhD bawa balik. Oh, suka ya kita. Tapi kita tak pernah mengenalkan, tak pernah ingat jasa mak ayah kita. Yang ni nampak kata Nabi, gharima anfu, celaka kerana di waktu usia sakit-baki mak ayah, tetapi dia tidak khidmat dengan penuh komitmen, dengan penuh rasa keikhlasan, sehingga bagaimana Allah Ta'ala menarik segala keberkatan ataupun memberi segala keburukan, dengan erti kata memberi kesulitan bagi seorang anak. Justru sebagai penutup pada malam ni para jemaah, bagaimana para ulama apabila membicarakan dalam bab bagaimana seorang anak ini dilarang memasuki syurga, dengan beberapa sebab anak terpaksa menunggu di pintu syurga. Ayah kita, mak kita, insya-Allah dengan izin Allah, ni besar pengorbanan jihad. Sehingga di dalam perbincangan kita ada sebut sebelum ni, ada seorang sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku nak pergi berjihad, boleh tak? Kata Nabi SAW, kamu masih mempunyai orang tua ataupun tidak? Kata pemuda tersebut, naam, ya. Kata Nabi, irji' ilaihima, kamu kembali kedua orang tua kamu muliakan dia. Sesungguhnya kamu menjaga kebaikan, memuliakan dia, itu pun jihad, kata Nabi. Tu kita hari ni jangan spesifikkan jihad, mesti luas. Bagaimana ulama ajar, anak terkadang ibu kita tak nak balas jasa dia. Walaupun kita pernah bincang sebelum ni, dia menarik nafas ketika nak melahirkan kita pun tak boleh nak balas, apatah lagi dia membesar. Ibu insya-Allah dengan jasa, dengan pengorbanan, dengan pendidikan dia beri,
dia akan menjadi tetamu Allah dalam syurga, tapi kita anak belum tentu lagi. Pasal apa Ustaz sebut demikian? Pasal anak hari ni tidak memahami dia punya tanggungjawab serta kewajipan yang mesti ditunaikan. Ada beberapa golongan anak, satu, dilarang memasuki syurga, dia mesti menunggu di pintu ataupun di depan pintu syurga dengan beberapa sebab. Salah satunya, untuk bertemu atau memasuki syurga perlu kepada keampunan mak ayah. Jika mana mak ayah tak ampun masa hidup atas dunia, dia diraka pada mak mati pun dia tidak memberi apa-apa benda pun, sehingga tak mohon maaf, tidak rasa tidak bertaubat, tidak mohon pada Allah, tidak pernah buat baik. Sebelum mak mati, diraka pada mak, bergaduh dengan mak kerana bagi harta, bagi pada anak lain lebih, pada kita kurang. Maka kita tak ziarah dia, tak pernah niat buat baik, tak pernah doa untuk dia. Anak ini akan menunggu nak masuk syurga walaupun amalan solehnya banyak. Maka bagaimana? Ibu sesekali tidak pernah melupakan anak, sehingga kan ibu akan menghadap Allah mengatakan, ya Allah, aku tidak akan masuk ke syurga pintu seterusnya melainkan bersama dengan anak-anak kesayangan yang aku pernah didik masa dunia dulu. Tengok ibu. Jika ibu yang solehah, ayah yang soleh, jaga 5 waktu solat, Allah Ta'ala kata apa dia? Wahai para malaikat, kamu tarik anak dia dengan rahmat kasih sayang aku, kau berilah dia bersama dengan ibu masuk ke syurga. Sampai tahap tu para jemaah sekalian. Dah. Tapi nak dapat kuatan ni, nak dapat rahmat Allah bukan benda mudah. Bukan benda seperti mana kita buat gambaran begitu begini dah. Kok mana-mana mesti menunaikan. Yang kedua, yang terakhir, siapa yang bertepian mereka ketika nak masuk ke syurga, salah satunya orang yang mana membelakangi ibu bapa, menutamakan isteri. Wal-iyazubillah. Yang ni pun mereka merempok di tepian sahaja, melainkan dengan mendapat keampunan daripada mak ayah. Tu kalau kita ada bini saya macam mana, jangan tinggal mak ayah. Tu kalau boleh masa bercinta atau berkahwin mula-mula ni, cerita terus pada bini, abang anak lelaki kok mana-mana abang mesti lebihkan mak ayah abang. Cerita biar bini kita tahu. Jangan kita menyorokkan benda yang sebenar. Apa-apa pun kita kena tahu dalam agama lah. Biar isteri kita tahu bahawasanya lelaki dia ni adalah anak pada ibu dan ayah. Jadi dia kena tahulah tanggungjawab anak dia ni. Maka apabila tahu tanggungjawab ni, tak ada isu, maka anak ini dimasukkan ke dalam syurga dengan begitu senang dan mudah kerana dia berbakti kepada ibu dan ayah. Wallahu alam, cukup sekadar tu. Sambung tajuk akan datang yang seterusnya dengan zada fi umurihi, dengan sebab panjang umur ada ujian terhadap mereka pula. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.